Okay. So kita start dengan 2015 first, 2015, iaitu soalan 2015, question berapa ni? Question 14. Okay, jom start. So sekarang dia cakap cari, ni dia cakap sisi 4 PQRS. So PQRS kita nampak ada dua segitiga lah sekarang ni. Hai Alia. So dekat sini kita tengok dia cakap cari panjang dalam sentimeter bagi QS. So QS adalah kat sini. Okay, so apa-apa pun, kalau saya suka penuhkan maklumat bila dia bagi. Jadi kat sini saya dah nampak ada dua segitiga sudut. Jadi total segitiga adalah 180. Saya cari siap-siap yang atas ni. Walaupun tak guna lagi, cari je. Bila ada maklumat, kita penuhkan maklumat. So 180, saya tolak 32, saya tolak dengan 78. So saya dapat kat sini 70. Okay, saya suka macam tu. Saya isi je. And then lepas dah isi tu, saya tengok balik. Dia cakap nak cari QS. So QS adalah panjang yang ni. Untuk cari panjang ni, kamu boleh guna, since kamu ada banyak maklumat, kamu boleh guna apa-apa pun. Dari sini kamu tengok. Dia tepati yang mana? Putus sinus ke putus kosinus? Suka hati kamu. Tapi saya dah sarankan hari tu, kalau boleh guna putus sinus, guna putus sinus. So untuk putus sinus ni, konsep dia adalah bertentang. Okay, yang tu yang secara senang lah. Kalau kamu tak ingat benda ni, kamu ingat dia bertentang. So kalau contoh, saya ambil yang ni dengan ini, saya boleh cari yang ni, and then ada satu maklumat. Jadi saya akan guna putus sinus. Siapa yang tak tahu konsep tu, hafal benda ni. So kat sini kalau saya tengok dua sisi, bukan dua sisi, dia dua sudut dengan satu sisi. Jadi kita boleh guna putus sinus. Okay? So dari sini saya akan cari A satu, iaitu saya akan letak yang mana nak cari di atas. QS per sin 70. Okay, student ada yang careless, dia tak letak sin, dia letak 70 je. Tak boleh betul. Akmal, untuk soalan tu nanti ada dalam SPM. Dia yang ni yang kita belajar adalah basic. Yang 3D sama je konsep yang digunakan, cumanya kamu akan keluarkan segitiga tu menjadi 2D. Dan cari macam biasa. Selalunya yang tu dia akan berkait dengan trigonometry, dengan satu lagi dia akan kaitkan dengan teorem Pythagoras. Itu je. So nanti kalau you nampak 3D, you keluarkan segitiga tu menjadi 2D dan masukkan nilai. Okay, saya sambung And then QS sin 70 bersamaan sisi dia kita ada 8 per sin 32. Macam tu. So kita dapat dekat sini QS bersamaan, ni darab macam biasalah. So 8 per sin 32 darab dengan sin 70. So dapat dekat sini QS adalah 14.19 cm. Okay. And then menjadi kebiasaan saya, bila saya dah dapat je result, saya akan tulis kat sini. So panjang QS adalah 14.19, sebab saya tahu dia mesti akan berkait nanti. Jadi make sure soalan pertama you make sure betul. Kalau tak nanti takut bawah semua salah. Dia berkait. Alright. So sekarang dia suruh cari QRS. QRS kat mana? Kita tengok dekat sini. QRS dekat sini. Okay, untuk cari QRS, kita tengok sekarang ni, okay, maklumat dah cukup, iaitu at least kena ada 3 maklumat, 1, 2, 3. Jadi maklumat dia adalah 3 sisi. Saya tengok balik dekat sini, saya nak guna apa? 3 sisi, kita akan guna petua kosinus. Ingat tahu macam tu you nak tengok. So untuk petua kosinus, saya nak guna 3 sisi. And saya nak guna cos yang di belakang. Formula untuk kosinus adalah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. And macam biasa, saya tak suka hafal. Saya akan tengok kedudukan apa yang kita nak cari. So sebagai contoh, saya nak cari R kan. So saya akan letak untuk degree ni di bahagian belakang. Jadi dia punya opposite dia akan duduk di hadapan sekali. Macam tu je saya ingat. So sekarang kita nak cari R kan. Saya akan tulis kat belakang dulu. Saya akan tulis cos R. Macam tu. So bersamaan, kat sini saya tak tulis lagi lah. Depan dia saya akan tulis 14.19. Nampak tak? Dia bertentang, dia akan duduk depan sekali. So kat sini akan jadi
14.19 kuasa 2 bersamaan. Ini adalah balance side B dengan C. So saya ambil je lah dia punya side ni 6 dengan 9. So cara cepat lah. So 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab 6 darab 9. Tu saya cakap saya tak suka hafal. Saya buat macam ni je, senang. Dan dari sini saya suka susun dulu untuk hilangkan untuk algebra. Okay, so nanti saya tekan sekali harung je. Jadi dekat sini saya gerakkan 269 cos R. Ingat ni satu grup. Ada student dia gerakkan bahagian depan je, cos dia pergi tinggal. Tak boleh, ni adalah satu grup. So saya gerakkan dia melepasi sama dengan, so dia akan jadi positif. Nampak So saya letak kat sini 2 darab 6 darab 9 cos R bersamaan 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. And then ini depan dia adalah tambah. Saya tukar kedudukan. Kalau you guys tak nampak, buat satu-satu. Tulis je 14.19 kuasa 2 kat sini. Then baru you gerakkan ke belakang. Saya suka buat terus. So dekat sini gerakkan ke belakang, dia akan jadi tolak 14.19 kuasa 2. Macam tu. And then saya gerakkan lagi sebab kita nak cari cos R kan. So saya gerakkan ni adalah konsep darab, darab, darab. Bawa melepasi sama dengan, dia akan jadi bahagi. So saya akan dapat kat sini 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 14.19 kuasa 2 per 2 darab 6 darab 9. Saya tahu mesti ada yang tertanya-tanya, boleh tak tekan dulu? Boleh, tekan je. Cumanya saya macam tak suka bila ada point-point tu. Sebab tu saya buat macam ni dulu untuk algebra. Sekali tekan je nanti. So untuk cari R nanti, saya just tekan inverse cos lah nanti. Okay, so saya tekan dulu yang ni, which is 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 14.19 kuasa 2 per 2 darab 6 darab 9. Ni saya ke atas balik. Okay, so dapatlah yang ni. And then saya tak nak tulis lagi jawapan ni. Saya nak bawa cos melepasi sama dengan terus. So dah akan dapat cos inverse. Semua ni lah negatif 0.7811 macam tu. So saya tekan shift cos. Sebab apa? Sebab ini adalah inverse. Dia dah bawa ke sana, songsang. Jadi tekan answer, tutup kurungan, dan tekan sama dengan, dapat terus. So ambil in degree and minutes lah. Untuk at maths, better kita ambil in degree and minutes. So tekan yang koma-koma-koma ni. Dapatlah 141 degree dan 22 minit. 21 ni akan jadi 22 sebab belakang ni dah 30 dan ke atas. Sini 32 saat. So lebih separuh. Jadi loncat ke atas macam pembundaran biasalah. Jadi akan dapat 141 degree 22 minit. Okay. So bila dah dapat, saya dapat dah lah kat sini, iaitu R ni 141 degree 22 minit. Okay, then mungkin ada, tapi saya tak perasan kot. Iman, nanti saya tengok balik. Maybe ataupun yang lama. Saya terlupa. Okay, so still boleh gunalah benda tu kalau you dah tengok. Alright, Iman. And then dia cakap di area luas dalam sentimeter square bagi sisi 4 PQRS. Jadi dekat sini PQRS adalah semua ni. Ni kita belajar adalah penyelesaian segitiga. Jadi segitiga, kita ada dua segitiga sebenarnya di sini. So untuk guna segitiga, kita dah tahu situasi dia adalah dua sisi dan satu sudut kandung. Jadi dekat sini saya akan guna dua sisi ni dengan satu sudut kandung. Dah ada. And then dekat sini saya akan ambil yang ni lah, dua sisi dengan satu sudut kandung. Kamu janganlah ambil 70 pula, sebab kat sini tak ada sisi. Q pun kalau ambil, sini tak ada sisi. So kita kena pandai pilih sudut and pandai pilih dia punya sisi. Okay. So dari sini saya akan buat untuk nombor 3. Saya akan tulis segitiga PSQ tambah segitiga SQR. So dari sini segitiga PSQ saya akan guna 1/2 AB 8 darab 14.19 sin 78. Macam tu. Okay. Tambah
1/2 untuk SQR pula. SQR adalah bahagian bawah ni pula, which is 6 darab 9 darab dengan sin 1/41 22. Macam tu. Okay. So dari sini saya boleh tekan teruslah. 1/2 darab 8 darab 14.19 darab sin 78. Okay, and then plus 1/2 darab 6 darab 9 darab sin 141 degree 22 minit. So dapat kat sini 72.38. Okay, kalau kamu nak kira satu-satu boleh je. Alright, cuma saya macam pening sikit kalau banyak poin-poin ni. Kan nanti cut banyak, dia akan kacau sikit bahagian belakang. That's why saya buat terus. Okay. And then, settle nombor 3. Okay, yang ni untuk B. Yang ni yang banyak student confused. So, saya nak terang juga benda ni. Untuk soalan ni, dia lukis. Dia cakap dekat sini, lakar sebuah segitiga S prime, Q prime, R prime. Okay, ni yang baru. Yang mempunyai bentuk berbeza dari segitiga SQR. So, yang ni lah. Dengan keadaan S prime, R prime bersamaan dengan SR. Maksudnya S dengan R ni sama panjang lagi. Still 6. And then, ni sama. Saya tanda je. Dia akan sama. And then, dia cakap lagi S prime, Q prime bersamaan SQ. So, S prime, Q prime dia sama lagi. Which is panjang je akan 14.19. And then S prime, Q prime, R prime, which is SQR bersamaan dengan SQR. So, ni pun akan sama lagi. Okay, sama lagi. Jadi, untuk ketiga-tiga maklumat ni, yes, betul, good. Hakim, Akmal Hakim. Ni adalah case berambiguity. Bila you boleh lukis dua segitiga. Jadi, untuk case berambiguity ni, ada student confused. Mana satu yang saya nak gerakkan? Okay, untuk yang mana nak gerakkan, kita dah belajar. Case berambiguity ni yang garisan pendek. So, nampak tak kat sini? 6, 9, 14.19. 6 ni yang kita akan gerakkan. And, macam mana kita nak gerakkan? Nampak tak ini? Hari tu saya dah ajarkan. Dia ada dua segitiga. Iaitu segitiga yang sudut tirus. Iaitu bawah semua, bawah 90. Bawah 90, bawah 90, bawah 90. And then, satu lagi, dia akan macam ni. Dia masukkan ke dalam macam tu. So, bentuk satu lagi adalah macam ni. Kat sini adalah sudut cakah. Iaitu bawah 180 tapi atas 90. Jadi dekat sini, jangan pening benda ni. Saya just nak tunjuk contoh. So kat sini adalah, ni adalah sudut cakar. Jadi kita akan extendkan dia supaya jadi bentuk segitiga macam ni. Sudut tirus punya. Jadi dekat sini, panjang dia still sama iaitu 6. So saya akan panjangkan dia ni sama kaki. Macam tu. Kenapa saya gerakkan ni? Sebab yang ni paling pendek. Fahamkan yang tu je. Okay, so dekat sini saya buat garis. Lebih kurang lah. Sorry dia macam ni sikit kot. Okay, so kat sini adalah 6 cm juga. Sebab dia cakap panjang dia sama. So kat sini adalah R prime. Sini pun boleh jadi S prime. Macam tu. So bila you dapat kat sini 6 cm, 6 cm. Jadi ini nampak tak? Ni adalah segitiga bersudut tirus. Itu yang kamu kena faham tu. Jadi dari sini yang mana nak, lepas ni kalau you nak ingat, yang mana nak kena panjangkan atau pendekkan, yang mana yang pendek. Nilai dia. Okay. So lepas you dah lukis, dah settle B1. And then B2. Seterusnya nyatakan SRQ. SRQ, dia nak cari yang ni. So macam mana kamu nak cari? Ini yang saya cakap 180 tolak dengan jawapan. Iaitu sekarang kita dah ada yang ni 141, 22. Sudut yang ni dengan yang ni akan sama sebab dia orang sama kaki. So kat sini pun akan sama. Sini dengan sini. So kita ambil lah 180 tolak dengan 141. 180 tolak dengan 141 degree 22 minit. So kamu dapatlah kat sini 38 degree 38 minit. Sebab dia sama kanan kiri. So dapat kat sini 38, sini pun 38. Okay. Kalau untuk ni boleh je kamu nak lukis baru. Tapi selalunya kita sambung je lah kat situ. Boleh je kalau kamu nak lukis baru, kamu lukis jasing macam tu. So kat sini R prime.
S prime sini R. Contoh. Okay? Kalau dia, tapi dia sebut Q juga kan. So, boleh je nak tambah Q macam tu. Boleh je. Tengok kepada kertas soalan tu macam mana. Okay? So, dah settle untuk 2015. Now, kita move kepada 2016. Okay. So, ini adalah soalan 2016. Untuk 2016, dia dah sebut kat sini, ini adalah cyclic quadrilateral. Jadi, kamu kena tahu apa dia punya properties lah untuk cyclic quadrilateral ni, iaitu apa tau, 4 kitaran ABCD, sebab saya selalu sebut quadrilateral punya cyclic quadrilateral. So, untuk cyclic quadrilateral ni, maksudnya apa? Maksudnya, dia adalah dalam bulatan ni ada apa-apa bentuk yang bentuk dia ada 4 bucu. So, kita panggil cyclic quadrilateral. Quadrilateral ni ada 4 bucu. So, 4 bucu ni, bentuk ni ada di dalam bulatan. Jadi, properties dia apa? Kamu kena tahu properties dia adalah dia punya opposite. Kalau kamu tambah bersamaan 180. Contoh, saya tulis A, B, C, D kan. So, A tambah C bersamaan 180. B tambah D bersamaan 180. Tu properties dia. Memang kena tahu. Okay. So, dekat sini, jom kita buat. Dia cakap lagi. A. Hitung panjang dalam sentimeter bagi AC. Okay, sebelum kita nak cari tu, macam biasa, saya ni suka isi apa yang kita boleh dapat. Jadi, nampak tak kat sini, cyclic quadrilateral ni, ni 1, 2, 3, 4 bucu dia, A, B, C, D. Jadi, B ni bertentang dengan D. Jadi, D ni confirm 100, sebab sini dah 80. Nampak kan? So, sini adalah 100 degree. Saya letak je dulu. And then, bila nak kira, baru saya tengok balik, dia cakap panjang AC. So, untuk panjang AC, macam biasa kita tengoklah situasi dia apa sekarang. Situasi dia sekarang adalah 2 sisi dengan 1 sudut kandung. So, 2 sisi untuk 1 sudut kandung adalah untuk petua kosinus. 2 sisi, 1 sudut kandung. Jadi, kita akan guna formula tu, which is, macam tadi, bila petua kosinus, A1, saya akan letak yang mana ada dia punya sudut dulu. So, sudut dia 80 kan? Saya akan letak dulu kat hujung. Cos 80. Macam tu. Then, yang kat depan dia adalah dia punya bertentang. Iaitu AC. So, AC ni akan duduk di depan lah. AC kuasa 2. Sama dengan. Then, yang lain-lain tu kita ambil sisi yang lain. 8 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Tolak 2 darab 8 darab 7. Macam tu. Jadi dekat sini boleh dapat teruslah AC dia. Iaitu, kita kena punca kuasa semua ni lah nanti. 8 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Thank you for the love. 7 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 7 darab cos 80. Saya kira sekali harung je. Dapat jawapan, saya terus punca kuasakan answer. So, dapat kat sini 9.67. So, saya pun dapatlah panjang AC. Saya tulislah kat sini 9.67. Ingat tau, setiap kali dapat jawapan, sila tulis. Supaya nanti kamu tak macam, kat mana kat mana. Bila nak kira baru cari. Tak payah. Kita tulis je bila kita dapat. Alright. So, dari sini dah dapat 1. And then, dia cakap 2. ACD. So, dekat sini dia suruh cari A, C. Maksudnya, dia nak suruh cari C ni lah. Kita tengok yang tengah. So, dekat sini ni, dia nak suruh cari yang ni. Okay. So, untuk cari ACD, first, kita tengok dulu dia punya maklumat yang kita ada. Maklumat yang ada adalah 2 sisi dengan 1 yang tak dikandung. Which is, yang tak dikandung, yang ni lah petua sinus. So, first, petua sinus yang kita boleh dapat adalah yang ni dengan yang ni. Konsep dia adalah bertentang. Yang ni dengan yang ni. So, yang ni dengan yang ni. Maksudnya, kita tak boleh dapat straight C. Kita akan dapat A dulu. Okay. So, dari sini, jom kita buat pengiraan. Iaitu, nombor 2. So, nombor 2 saya akan dapat. Kita cari A dulu. Iaitu sin A. Sebab akan cari A kan. Degree. Saya akan letak sin di atas. Sin A over 3. Bersamaan. Sin 100.
over 9.67. Okay. So, lepas dapat ni, kita cari A. Iaitu, bawa je ke sana sin 100 per 9.67 darab 3. Lepas tu nanti saya inversekan sin teruslah ni. So, sin 100 per 9.67 darab 3. And then saya tekan terus sin inverse. So, saya letak je kat sini. Sin A. Saya selalunya tak suka letak. Saya letak A terus. 0.3055. So, A equal to shift sign. Sebab dia bawa ke sana, jadi inverse. Shift sign. Answer. Thank you for the like and love, guys. Okay. So, dapat kat sini 17. Since kita nak cari degree, jadi kita akan dapat 17 degree 47 minit. Okay. Dia tak akan bertambah tau. 20, sebab bawah belakang ni 23. Tak lebih 30 lagi. So, 17 degree 47 minit. So, dapat A. Bila kita dah dapat A, saya tulis kat sini, 17 degree 47 minit. Kita bolehlah dapat C. Macam mana nak dapat C? Total segitiga adalah 180. So, untuk cari ACD, 180 tolak dengan 100, tolak dengan 78 degree 47 minit. So, kamu dapatlah jawapan ACD. 180 tolak 100 tolak answer tadi. So, dapat jawapan dia 62 degree 13 minit. 62 degree 13 minit. Nampak 62 degree. Yang ni akan naik. Ni sebab belakang lebih daripada 30. So, jadi 13 minit. Alright. So, dapat jawapan kat sini 16 pula. 62 degree 13 minit. Okay, then dia cakap untuk B1. Ni yang tadi kita buat. Cari luas dalam sentimeter square bagi ABC. So, dia nak cari ABC. Untuk cari ABC, okay, sila pilih yang senang. Which is, kita dah nampak sekarang ni. Dua sisi dengan satu sudut kat sini. Jadi, untuk dua sisi and satu sudut, kita akan cari. This is B1. 1/2 AB. 8 darab 7. Darab dengan sin 80. Okay, dua sisi dengan satu sudut dikandung. Jadi dekat sini akan dapat 1/2 darab 8 darab 7 darab sin 80. Jadi dapat kat sini luas dia adalah 25.57. Okay. And then the last one. Tu. The last one dia cakap jarak terdekat dalam sentimeter dari titik B ke AC. Ini yang saya cakap ni. B ke AC. Maksudnya dia nak cari tinggi. Ni. Tinggi ni. So, untuk cari tinggi, kita kena guna formula 1/2 darat tapak darat tinggi. So, kat sini 1/2 darat tapak darat tinggi bersamaan luas. Luas yang kita dah cari dekat B1 ni, iaitu 25.57. So, dekat sini, just masukkan 1/2 darat tapak. Tapak dia kita dah ada ni. Tapak dia yang disebut ni lah AC ni. So, 9.67 darab dengan tinggi, which is T, bersamaan 25.57. Jadi, isi sahaja, iaitu 1/2 darab dengan 9.67. Dapat jawapan, saya bahagi je lah 25.57 bahagi answer. So, dapat kat sini T sama dengan 5.29. Jadi, jawapan dia untuk jarak terdekat, kamu boleh buat conclusion lah. Jarak terdekat adalah bersamaan 5.29 lah sentimeter. Okay? Soalan SPM 2017 dulu. Saya start dengan soalan ni dululah. Jadi kita baca dulu soalan. Dia cakap penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima, of course lah. And then Raja 8 menunjukkan sisi 4 ABCD pada suatu satah mengufuk. So bila dia kata suatu satah mengufuk, selalunya saya akan fikir macam ni tau. Dia cakap ABCD yang ni. ABCD. So ini adalah yang satah mengufuk. And then ABCD.
Okay. And then dia cakap VBDA. VBDA ni adalah sebuah piramid dengan keadaan AB. AB mana? AB ini adalah 12 cm. So kita keluarkan maklumat dulu. Sini 12. And then dia cakap lagi V adalah 5 meter tegak di atas A. So kat sini 5. Macam tu. So bila dia kata tegak, tegak ni automatic lah. This is 90 degree lah kalau macam tu. So bila saya dah ada maklumat macam ni, saya akan cari dulu yang saya boleh cari, which is sekarang ni bila melibatkan segitiga bersudut tegak. You guys kena ingat tau, segitiga bersudut tegak, bila kita dah ada dua sisi, kita boleh cari sisi satu lagi menggunakan teorem Pythagoras. Ni dia tak, bukan pengiraan lagi saya baca dari maklumat yang kita ada je sekarang ni. And then saya keluarkan dulu, iaitu saya tulis je dulu. So dekat sini 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Ini adalah hypotenuse. So 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Lepas tu set answer lah. Ni dapat 13 VB. Okay, siapa yang tak tahu saya tulis balik untuk penerangan. Iaitu untuk guna teorem Pythagoras, kalau kamu ada dua sisi dengan satu sudut iaitu bersudut tegak 90 darjah, kamu boleh guna terus untuk cari lagi satu sisi, iaitu kita guna formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. C kuasa 2 ni kita panggil sebagai hypotenuse, iaitu yang bertentang dengan 90. So ini adalah C. Jadi dekat sini ini adalah 90. Jadi bertentang dengan dia adalah 90 yang kita nak carilah hypotenuse. So sebab tu saya tulis tadi 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 bersamaan dengan BV kuasa 2. Ni saya just nak dapat maklumat je. So dari sini saya akan dapat kat sini 169 bersamaan BV kuasa 2. So BV bersamaan punca kuasa 169 akan dapat 13 lah kat sini. Sama juga belah kanan ni. Ini 90 degree. Jadi bertentang dengan dia adalah hypotenuse. So saya tambah je 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 dan punca kuasa answer 5 set 5, ataupun kita boleh ambil set 125 tadilah. Punca kuasa 125. Senang sikit nanti nak tulis. So dah dapat maklumat yang tu. And then baru saya tengok soalan seterusnya, iaitu first dia cakap cari BDC. So sekarang ni dia cakap cari BDC. BDC ni kat mana? Kamu tengok yang tengah-tengah yang dia letak ni, which is D. So kita tahu kita nak cari D, tapi dari mana? Iaitu B, D, C. Dekat sini dia nak cari. Okay. So untuk cari B, D, C, macam hari tu kita tengok situasi untuk kita nak guna petua sinus ke petua kosinus, sin rule ke cosine rule. Jadi kat sini kita ada maklumat satu sudut and dua sisi. So you tengok balik yang hari tu saya dah terang. So sekarang kita ada dua sisi dengan satu sudut tak kandung. So kalau yang ni situasi, sebenarnya kita akan guna petua sinus. So untuk petua sinus, kita guna konsep yang bertentang tu. So saya boleh cari dekat sini untuk A, saya tulis tepi ni iaitu untuk cari B, D, C, kita akan ambil yang bertentang dengan dia, iaitu 20.5. So 20.5. Ni tahun Hana ni tanya apa ni? Ni tahun bila punya question? Ni tahun 2017 Hana ni. 2017 question 15. Alright. So dari sini BDC per yang tentang dengan dia bersamaan, kita tengok degree apa yang ada, iaitu 64. So sin 64. Jangan lupa tulis sin. Saya pula tulis terlupa. Sebab sekarang kita guna petua sinus. So sin 64 bertentang dengan dia pula per 22. So dari sini kita boleh cari BDC ni lah, iaitu mula sin BDC bersamaan, saya bawa 20.5 ke sini jadi darab. Jadi kat sini just tekan sin 64 per 22 darab dengan 20.5. So dapat 0.8375. Saya ambil 4 tempat perpuluhan Siapa yang nak tekan straight pun boleh. So BDC kita akan dapat shift sin answer. So dapat, saya suka ambil in degree and minutes, dapat 56 degree 53 minit.
56 degree, 53 minit. Okey, kepada yang tak tahu lagi, macam hari tu saya cakap, macam mana nak tahu minit ni nak tambah atau tak, tengok belakang ni. Saat dia lebih 30 tak? Kalau 30 dan ke atas, kita akan tambah jadi 53 minit. Alright? So, next, kita dah dapat BDC. Saya selalunya bila dah dapat maklumat, saya akan tulis. Supaya nanti kita tahu mesti akan guna. So, BDC dekat sini, 56 degree, 53 minit. Dan, bila you dah ada dua, kita boleh cari yang ni. Setelah saya akan cari. Setiap kali kita boleh cari je. So, saya kira terus 180 tolak 64 tolak dengan 56 degree 53 minit. So, dapat kat sini 59 degree 7 minit. Okay, saya cari je dulu. And then baru saya baca next. Next dia cakap panjang dalam meter bagi BD. So, sekarang dia nak cari BD. Mana BD? Okey, ini adalah BD. Dia nak cari panjang ni. Jadi macam selalu, saya sarankan hari tu saya cakap kan. Saya sarankan kalau boleh guna petua sinus, guna petua sinus. Sebab petua sinus ni mudah daripada petua kosinus. Alright? So dari sini saya akan guna petua sinus. Sebab petua sinus konsep dia bertentang. So kalau ada bertentang, saya boleh carilah. Jadi untuk B, saya kira kat tepi ni. So B, bertentang dia, kita nak cari BD. Saya akan letak apa yang nak cari tu kat atas dulu. Per, bertentang dengan dia. Iaitu ni adalah degree dia. Iaitu sin 59 degree 7 minit. Sebab tu saya cari siap-siap. Mesti dia akan guna nanti. Okay. Bersamaan, ambil je mana-mana sisi kamu nak ambil. So, saya nak ambil yang ni lah. Ni memang dari soalan bagi. So, saya ambil je. Iaitu 22 per sin 64. Jadi untuk cari BD, saya gerakkan sin 59 degree 7 minit ni ke atas lah. So just tekan 22 per sin 64 darab dengan sin 59 degree 7 minit. Dan sama dengan, jadi dapat kat sini 21.007. Okey, saya ingatkan kat sini, jangan tulis 21 sahaja. Bila ada decimal, perpuluhan, ambil perpuluhan. Walaupun satu, kena ambil. Sebab ni memang ada perpuluhan. Okey, so saya tulis kat sini, jawapan dia BD adalah 21.007. Kenapa? Sebab perpuluhan ni dia akan efek banyak. So better kita tulis betul-betul. So kat sini kita dapat 21.007 panjang BD 21.007. Dan soalan C. Dia kata luas dalam meter square bagi satah condong BVD. So BVD kat mana? Soalan macam ni, saya tengok dah macam banyak sangat lukisan kan. Saya akan lukis asing untuk BVD. So saya pun lukis balik BVD. Okay. So, B kat sini, V kat sini, D kat sini. And untuk cari luas, kita dah tahu maklumat yang kena ada adalah 2 sisi and 1 sudut kandung. Alright. So, kita kena ada maklumat ni. And then, saya tengok lagi. Kita dah ada panjang BV yang tadi saya dah cari tu. Which is kat sini 13. And then, kita dah ada VD. VD adalah 125. And then kita dah ada BD. BD yang tadi kita cari tu, iaitu 21.007. So kita dah ada 3 sisi. Kita tengok pula ada tak apa-apa untuk degree. So sudut ada tak? V tak ada, V tak ada, D pun tak ada. Okey, dengan kata lain kita kena cari dia punya sudut. So untuk cari sudut, bila situasi di mana ada 3 sisi, macam hari tu saya dah bagikan situasi kan. So untuk 3 sisi, situasi yang kita kena guna adalah petua kosinus. So untuk petua kosinus, dia punya degree tak kisah. Kamu nak cari B boleh, kamu nak cari V boleh, kamu nak cari D pun boleh. So contoh kat sini, kalau saya nak cari D, okay, kita perlukan satu sisi je. Satu sisi and dua sisi dengan satu sudut kandung. So saya nak cari satu sudut kandung ni, saya akan guna petua kosinus, iaitu nak cari degree ni, saya dah cakap hari tu, letak ni dekat belakang dulu, cos D. Kita nak cari D ni. And then yang bertentang dengan dia ni, kita letak dia paling depan.
13 kuasa 2. Sama dengan ambil yang side yang lain ni, iaitu set 125 kuasa 2 tambah 21.007 kuasa 2 tolak, alahai, ni saya tak ke belakang sikit lagi cos D. Tolak dengan 2 darab dengan set 125 darab dengan 21.007. Ini dah ada dalam exam formula ni. Jadi untuk formula ni sama ada you nak guna cara I, which is saya akan letak dulu degree dia, and then bertentang dia letak depan, and then baru isi yang lain-lain. Kalau you nak guna yang formula dalam buku, you tentukanlah mana A, B, C. Alright, saya tak suka sangat ikut formula. Okay, so dari sini kita just masukkanlah macam biasa saya akan susun dulu untuk algebra supaya tak salah keles. So saya akan gerakkan ke depan untuk hilangkan positif. 2 set 125 21.007 cos D bersamaan saya gerakkan 13 square ke belakang. Siapa yang tak tahu nak buat ni, you boleh guna cara you sendiri. Ini lebih kepada algebra. Saya tengah tunjuk yang mudah bagi saya. So, saya akan copy ni balik. 125 kuasa 2 tambah 21.007 kuasa 2. Ini tambah, melepasi sama dengan akan jadi tolak 13 kuasa 2. Jadi macam tu. And then dari sini saya gerakkan, ini adalah darab. So kalau konsep darab, bawa melepasi sama dengan, saya akan jadi bahagi. So ni akan jadi set 125 kuasa 2 tambah 21.007 kuasa 2 tolak 13 kuasa 2 per 2 darab set 125 darab 21.007. Siapa tak faham boleh tanya So dari sini saya tekan dulu belah sini, which is set 125 kuasa 2 tambah 21.007 kuasa 2 tolak 13 kuasa 2, and then ke bawah kan 2 darab set 125 darab 21.007. Okay, saya tekan sekali harung je sebab saya tak nak kacau sangat dia punya perpuluhan tu. Okay, so saya tekan sama dengan, dapat kat sini 0.84579. Ni cos D. So untuk cari D, gerakkan cos melepasi sama dengan, akan dapat cos inverse lah, which is saya tekan shift cos, dapat cos inverse, right? Answer. So dapat kat sini, ni kita tengah kira degree, right? So dapat 32 degree 15 minit. 32 degree 15 minit. So dapat yang ni, ini adalah nilai dia. So dekat sini kita dah dapat. Jadi seterusnya kita akan guna maklumat ni, iaitu dua sisi dengan satu sudut, untuk cari dia punya area. So untuk cari area dia, saya sambung dekat sini, iaitu 1/2 darab dengan 21.007 darab dengan set 125 darab dengan sin 32 degree 15 minit. Okay, make sure you punya maklumat tu 1/2 AB sin C, dua sisi dengan satu sudut. So ni saya tekan terus, iaitu 1/2 darab dengan 21.007 darab dengan set 125 darab dengan sin 32 degree 15 minit. So dapat kat sini jawapan dia 62.66. Okay, so ini adalah jawapan dia untuk SPM 2017. Okay, untuk soalan SPM 2018, kita baca balik soalan dia. Dia cakap kat sini penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Memanglah kan. And then dia cakap kat sini, mana? Rajah 8 menunjukkan prisma luksina dengan tapak ABCD. ABCD berbentuk segi 4 tepat. Okey, so bila cakap berbentuk segi 4 tepat, saya tanda dulu ini akan sama dengan yang ni. Ini akan sama dengan yang ni. Okey, letak je dulu apa-apa yang dia bagi. And then dia kata permukaan condong ABFE. ABFE ialah segi 4 sama.
dengan sisi 12 cm. So segi 4 sama, maksudnya dia sama sini lah kan. So saya buat 1 iaitu 12 lah. 12, 12, 12, 12, sini pun 12. Nampak segi 4 tepat tadi tu saya cakap tulis setiap kali dia sebut supaya kita dapat keluarkan maklumat sebanyak mungkin. Dan permukaan condong CDEF ialah segi 4 tepat. So segi 4 tepat, sini sama dengan sini, sini sama dengan sini lah. Saya buat 3 sebab ni dah 2 supaya tak confuse nanti. Alright, so dari sini sampai sini, mana tak tadi? Ni AED ialah kerata rentas. AED adalah kerata rentas seragam bagi prisma itu. BDE ialah satah berwarna biru. BDE yang ni biru tau sebab saya print black and white, so black lah jadi kat sini di dalam prisma itu. Diberi ADE. ADE adalah 37. So kat sini 37 degree. And then EAD. EAD maksudnya still segi 4 yang depan ni adalah 45. So saya kalau nampak macam ni, saya memang akan kira terus lah. Saya tahulah kat sini adalah dia punya balance, which is 180 tolak 45 tolak 37. So saya tekan answer 98 degree. So dapat kat sini 98 degree, iaitu EAD And then dari sini dia cakap the length in centimeter, panjang dalam sentimeter bagi DE. So untuk panjang DE dekat sini, macam mana kita nak cari? Kita boleh cari dengan sini, kita tengok segitiga kan. So segitiga dia yang saya cakap tadi, kalau melibatkan, kalau boleh guna petua sinus, kita gunalah petua sinus. So saya tengok kat sini nak cari DE yang ni, bertentang dia ada, and then yang ni tentang dia pun ada. So saya akan guna konsep tentang lah, iaitu petua sinus. Jadi A saya tulis kat sini, nak cari DE saya tulis dulu DE, bertentang dengan dia adalah sin 45 sama dengan panjang ni adalah 12 per bertentang dengan dia sin 37. Okey, so dari sini saya akan dapat DE lah, iaitu sin 45 bawa melepas dia sama dengan akan jadi darab. Jadi 12 per sin 37 darab dengan sin 45. So dapat 14.099. So dapat kat sini 14.099. Jadi kat sini pun 14.099. Okay, so dapat dah. And then B, luas dalam sentimeter square satah berwarna biru. So satah berwarna biru adalah BED. Apa-apa pun bila dia buat macam ni, ini adalah 3D. Kita keluarkan dulu supaya kita tak pening. So saya keluarkan dulu BED, BED. And untuk cari luas, luas kita kena ada 2 sisi and 1 sudut kandung. So sudut kandung ni apa? Sudut yang diapit lah. Jadi saya tengok dulu kita ada maklumat apa sekarang. Sekarang kita ada BE ada tak? Kita tengok kat sini BE. BE tak ada. ED ada tak? ED tadi kita dah cari, iaitu 14.099. And then panjang BD ada tak? BD pun tak ada. Okey, tapi bila melibatkan banyak 4 segi ni, saya tahu mesti kita akan guna teorem Pythagoras. Macam mana saya boleh tahu? Sebab bila 4 segi, hujung-hujung dia ni, properties bagi 4 segi mesti 90. So bila kita kerat kat mana-mana pun, dia akan dapat boleh guna teorem Pythagoras lah. Alright. So untuk sekarang saya tengok dulu BD. BD nampak tak? BD kat sini. So saya lukis kat sini balik BD. Dia punya tapak dia macam ni kan, 4 segi ni. So saya cut half BD, saya akan dapat A kat sini. BD A kat sini. So A ni 90 lah. Jadi saya nak cari yang BD ni. And panjang BA ni adalah 12.
Saya tak ada AD ni. AD ni saya tak ada, tapi saya boleh cari. Macam mana saya nak cari? Saya tengoklah dia punya ni segitiga. So kita boleh guna antara petua sinus ataupun petua kosinus. And saya tengok kat sini dia ada bertentang. Sini ada degree, sini saya boleh cari. So bila saya boleh cari yang ni, saya cari macam tadi balik lah, iaitu untuk cari AD. Saya letak kat sini Untuk cari AD, kita tengok bertentang dia 98. So sin 98 bersamaan macam tadi juga saya guna maklumat yang sama, iaitu 12 dengan sin 37. Ingat tahu yang ni kita kena ikut logik, sebab segitiga antara dua je, antara yang petua sinus, petua kosinus, ataupun kita boleh guna segitiga yang ber-90 darjah. Kita kena kaitkan lah teorem Pythagoras. Jadi kat sini nak cari AD, saya gerakkan sin 98 per sin 37 darab dengan sin 98. So kat sini saya akan dapat 19.746 untuk AD. So 19.746. Jadi dekat sini, bila saya dah dapat AD, saya dah dapat AB, saya bolehlah dapat DB. So saya guna teorem Pythagoras. Alright, so teorem Pythagoras apa? A square tambah B square sama dengan C square. C square ni mesti hypotenuse. Hypotenuse tu adalah yang bertentang. Jadi yang bertentang ni saya akan letak di hujung sekali, iaitu X kuasa 2. So A square dengan B square ni saya tulis balik lah, iaitu 12 kuasa 2 tambah 19.746 kuasa 2. So ni saya selesaikan algebra je lah, iaitu 12 kuasa 2 tambah 19.746 kuasa 2, dan punca kuasa answer lah, dia dapat 23.106. So saya dapat panjang BD. BD adalah 23.106. Ni X ni BD. So 23.106. Sekarang BE pula. Mana BE? BE dekat sini. So BE ni dekat tapak yang 4 segi dah. Jadi kat sini kita boleh guna teorem Pythagoras kat sini, 90 degree. So sini hypotenuse dia kan. So sama juga, kita guna A square tambah B square sama dengan C square. So A dengan B dia dah ada, bertentang dengan 90 darjah adalah C, hypotenuse. So kat sini X square 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 lah. So dapat X. Kalau nak guna huruf lain boleh je, saya just guna je 12 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 set answer. So dapat kat sini 16.971. So ingat kalau kamu confuse, saya tulis Y je, Y. Right? So 19.971 ni adalah BE. 16.971. So bila kita dah dapat ketiga-tiga ni, kita boleh pilih satu nilai untuk kita cari. Sebab kita nak perlukan satu sudut. Kita nak cari sudut mana? So ikut suka kamu. Kalau saya cari D ni. Tak kisah nak cari mana pun. So untuk cari ni, kita kena guna yang ada 3 sisi, iaitu petua kosinus. So yang ni make sure kamu dah ingat lah untuk bila nak guna petua kosinus, bila nak guna petua sinus. Okay, kalau tak boleh bertentang tu, kamu guna je petua kosinus. Alright. So untuk petua kosinus, apa-apa pun yang degree dia kita akan letak di hujung. So saya ambil kertas lain. Okay, so now kita dah ada segitiga maklumat-maklumat dia. Kita lukis balik segitiga ni, iaitu sini 16.971 and then 14.099 and dekat sini 23.106 kita dah ada. And dari sini kita nak cari satu sisi, yang satu sudut, iaitu kita nak cari luas, kita mesti ada maklumat satu sudut kandung and dua sisi. Jadi untuk yang ni, sini adalah BDE ni kita tengok dari sini, guys tak nampak lah kat atas. Dan dari sini bila kita dah dapat, cari je mana-mana sudut. Saya cari nak D ni, and kena guna petua kosinus lah, sebab situasi dia adalah 3 sisi.
So dari sini saya akan letak yang mana nak cari ni, degree ni saya letak hujung sekali, cos D. So untuk cos D yang bertentang dengan dia akan duduk depan sekali, which is 16.971 kuasa 2 sama dengan sisi-sisi yang lain, iaitu 23.106 kuasa 2 tambah 14.099 kuasa 2 tolak 2 darab 23.106 darab dengan 14.099 lah, dan darab dengan cos D. Jadi dari sini lebih kepada algebra, iaitu kalau saya akan hilangkan negatif, saya gerakkan ke depan. So dapat 2 23.106 14.099 cos D bersamaan ni adalah tambah, gerak ke belakang jadi tolak, 23.106 kuasa 2 tambah 14.099 kuasa 2 tolak 16.971 kuasa 2. Dan ini adalah konsep darab kan, darab. Saya gerakkan melepasi sama dengan, dia jadi bahagi. Saya tak tulis balik tau, tapi you guys tulis balik lah next. So saya tulis 2 darab dengan 23.106 darab dengan 14.099. So ni saya boleh padam. Dan nanti saya nak cari D, saya just cos inverse lah, melepasi sama dengan, dia akan jadi cos inverse. So saya tekan terus kat sini, 23.106 kuasa 2 tambah 14.099 kuasa 2 tolak 16.971 kuasa 2 per 2 darab 23.106 darab dengan 14.099. So dapat kat sini 0.68 something ni, and saya gerakkan cos melepasi sama dengan shift cos, answer. Jadi dapat kat sini 46 degree 58 minit. So dapat dekat sini 46 degree 58 minit. Lepas dah dapat, baru kita boleh cari dia punya luas, iaitu luas bersamaan 1/2 2 sisi 23.106 darab 14.099 darab dengan sin 46 degree 58 minit. Memang ada formula 1/2 AB sin C. Cumanya saya dah just ingat 2 sisi dengan satu dia punya sudut lah. So dari sini saya tekan terus 1/2 darab dengan 23.106 darab dengan 14.099 darab dengan sin 46 degree 58 minit. Terlebih kot ni. Okay, so dapat kat sini luas dia 119.06. Alright, so dah dapat yang ni, settle B. And then C, dia kata the shortest distance. Okay, shortest distance ni macam hari tu saya cakap, bila shortest distance kamu akan guna luas. Sebab apa? Sebab dia akan nak cari tinggi sebenarnya. So nak cari tinggi, bila nak cari tinggi, kita akan guna formula untuk luas 1/2 darab tapak darab tinggi. Alright, so you kena ingat luas ni ada banyak formula, and mana-mana formula yang kita guna pun kita akan dapat luas yang sama. Cumanya sekarang kita tengok maklumat apa yang kita ada. So tadi kita ada pasal sisi dengan sudut, that's why kita guna formula luas yang ni. Kalau kita nak cari jarak terpendek, iaitu shortest distance, kita hanya perlu nak cari tinggi. Jadi kita gunalah basic punya formula nak cari tinggi. So 1/2 darab tapak. Okay, saya tulis kat sini 1/2 tapak dia 23.106 darab dengan tinggi yang kita nak cari, T, sama dengan dia punya luas. Luas dia adalah, tadi kita dah dapat 119.06. So ni lebih kepada algebra lah, iaitu 1/2 darab 23.106. Ya, saya ambil ni bahagilah 119.06 bahagi answer. So dapat jawapan T dia bersamaan 10.31. Okay, so ni adalah jawapan dia lah. Alright, next.
So for 2019, dia cakap kat sini okey, ni pun sama, penyelesaian secara bulukis berskala tidak diterima. And then rajah 6 menunjukkan segi 4 ABCD dengan keadaan AC dan AD adalah garis lurus. So AC dengan BD adalah garis lurus. And then next dia kata diberi bahawa luas ABC adalah 6 cm. So luas ABC, saya just tulis kat sini je, bersamaan 6 cm. And then ABC adalah sudut cakar. Okey, hati-hati bila dia sebut macam ni. Sudut cakar ni adalah sudut di antara 90 ke 180. Okey, sudut cakar. Jadi dekat sini dia kata cari ABC. So cari ABC, macam biasa kita akan tengok dulu dia punya nilai-nilai yang ada. So sekarang kita tengok kita nak guna apa benda. Jadi sekejap So kita tengok kat sini situasi dia ada ABC, ada 2, and then dia nak suruh cari ni kan, ABC. Okey. So dari sini dia dah bagi kat sini luas. Mesti kita kena guna maklumat luas. Kenapa saya tahu kena guna maklumat luas? Sebab apa-apa syarat untuk cari nilai segitiga yang kita nak cari panjang semua ni, kena ada 3 informasi. So kalau kat sini kita tengok ada 2 je. So kita mesti kena guna yang luas dia. Macam mana kita nak cari? Kita tengok dekat sini. Untuk cari luas adalah 1/2 2 sisi dengan 1 sudut kandung. So 2 sisi dia adalah 4, 3.5 sin B. So bersamaan luas dia iaitu 6. So kita dapat teruslah kat sini, iaitu tekan kalkulator lah. 1/2 darab 4 darab 3.5. So kat sini dapat 7 sin B bersamaan 6. Gerakkan 7 ke sana, 6 bahagi 7. So dapat 6/7 lah. And then gerakkan sin, jadi sin inverse, shift sin, answer. So dapat dekat sini 58, gunain degree and minutes, 58 degree 60 minit, which is akan ke depan lagi, jadi akan dapat 59 degree. So 59 degree ni tak melepasi syarat iaitu cakar. So bila cakar disebut antara 90 ke 180 ni, 180 untuk sudut ni, kita akan ambil 180 tolak dengan 59. Memang macam ni bila nak cari sudut cakar. So 180 tolak dengan answer. Jadi dapat kat sini degree dia adalah 121 degree. Ni adalah jawapan dia. So kat sini saya tulis 121 degree. Okay. So untuk sekarang dia kata length of AC. So sekarang untuk length of AC, ini adalah situasi di mana yang bertentang tak boleh guna. Jadi confirm kena guna hukum cosinus. So untuk hukum cosinus, nombor 2. Untuk hukum cosinus, kamu tengok yang bertentang ni, and kamu tengok sudut dia. So sudut dia, kita apa-apa pun macam saya cakap tadi, kita akan letak dulu sudut ni, iaitu cos 121 kat ujung, cos 121. And then yang bertentang dengan dia ni akan duduk di hadapan sekali. So kat sini akan dapat AC kuasa 2 lah. Macam tu. So dekat sisi ni baru kita isi untuk dalam ni, iaitu 4 kuasa 2 tambah 3.5 kuasa 2 tolak 2 darab 4 darab 3.5 darab dengan cos 121. Ya Allah, tak cukup ruang lagi. So dari sini kita akan dapat AC bersamaan, ni boleh tekan straight teruslah kalkulator, iaitu 4 kuasa 2 tambah 3.5 kuasa 2 tolak 2 darab 4 darab 3.5 darab cos 121. So dapat kat sini 42 point something, baru AC kuasa 2, saya punca kuasakan answer. So dapat kat sini 6.532. Alright. So dapat jawapan untuk yang kedua. And then yang ketiga, ni saya tulis siap 6.532 untuk AC. And then soalan ketiga dia suruh cari BAC. So BAC adalah BAC. Yang ni, dia nak suruh yang ni.
So untuk cari tu kita tengok dulu, boleh tak guna maklumat bertentang. Kalau bertentang senang sikit. So saya tengok kat sini ni dengan ni. Okey, boleh guna bertentang. Ni pun dia ada sisi dia. So saya boleh guna bertentang lah. Iaitu guna sine rule, iaitu petua sinus. Nak cari yang A ni, sin A per bertentang dia 3.5. 3.5 bersamaan sin 121 per bertentang dengan dia 6.532. So dari sini you boleh dapat lah A, iaitu saya gerakkan 3.5 ke sana dulu jadi darab. So sin 121 per 6.532 darab dengan 3.5. So dapat jawapan. Kamu boleh tulis yang tu. And then saya nak buat terus, which is saya akan gerakkan sin pula. Sin melepasi sama dengan, dia akan jadi inverse. So shift sin, answer. So dapat kat sini, untuk A ambil degree and minute, 27 degree 20 minit. Okay, so ini adalah untuk BAC. Saya tulis atas ni 27 degree 20 minit. So dari sini, bila I dah dapat yang ni dengan yang ni, saya akan tulis terus dekat sini berapa. Iaitu 180 tolak dengan 121 tolak dengan 27 degree 20 minit. So dapat kat sini 31 degree 40 minit kat sini. Alright. Lepas dah cari tu, baru saya tengok kat sini. Dia kata diberi BD bersamaan 7.3. So BD ni bersamaan 7.3. Saya garis dulu. BD ni 7.3 dengan BCD 90. BCD 90. So kalau 90, sini dah 31 degree 40 minit. So saya boleh tolak je lah 90 tolak dengan 31 degree 40 minit. Saya akan dapat kat sini 58 degree 20 minit. Tapi saya tahulah ini 90 tau. So kalau 90 mesti saya boleh guna teorem Pythagoras, iaitu yang ni 35, ini 7.3. Saya boleh dapat CD. Nampak kan? So dekat sini saya akan cari teorem Pythagoras dia akan jadi macam ni. Ni. So B, C, D. Kenapa saya tulis macam ni? Sebab dia dah kata dah C ni 90 degree. Betul kan? So BCD dia dah bagi 90 degree. Saya isi je lah. Untuk BC kita dah tahu 3.5. Untuk BD dia dah bagi tadi 7.3. So saya nak cari yang ni. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So A kuasa 2 3.5 kuasa 2 tambah DC kuasa 2 sama dengan 7.3 kuasa 2. Sebab apa? Sebab yang ni saya dah cakap ni hypotenuse yang bertentang dengan 90 degree. So dia kena duduk kat C, wajib. So kat sini kita akan dapat DC bersamaan 7.3 kuasa 2 tolak 3.5 kuasa 2. Set answer kita akan dapat 6.406. So dapat DC kat sini. DC 6.406. Saya cari dulu sebab saya boleh agak mesti kita akan guna since dia suruh cari luas ACD. So untuk luas ACD, saya just lukis kat sini triangle ACD balik lah. So ni macam ni kan, ACD kan. So A, C, D. Jadi untuk panjang AC tadi kita dah cari iaitu dekat A2 ni. Panjang dia adalah 6.532. And then panjang DC yang ni yang saya cari guna teorem Pythagoras, which is 6.406. And then C, tadi kan saya dah tolak tadi, yang 90 degree tolak 31 degree 40 minit. So kat sini adalah 58 degree 20 minit. So dekat sini saya akan dapat untuk cari luas 1/2 darab dengan 2 sisi. Darab dengan 6.532 darab dengan 6.406 darab dengan sin 58 degree 20 minit.
Siapa yang confused, just ingat situasi dia, dua sisi dengan satu sudut. Kalau you nak guna formula, guna formula. Tentukan mana A, B, C. Alright. So dari sini saya akan dapat 1/2 darab dengan 6.406 darab dengan 6.532 darab dengan sin 58 degree 20 minit. Bersamaan. So kita dapat dia punya luas adalah 17.807. Ini adalah jawapan dia. Okay. So dah jawab 3 soalan. Hopefully you guys learn something lah. Okay. Dalam bab ni. Sebab bab ni confirm keluar 10 markah. Okay. Sampai situ saja. InsyaAllah esok saya masuk tajuk baru iaitu sukatan membulat. English dia circular measure. Ada dalam silibus KSSM and KBSM. Okay. Okay. Bye. Assalamualaikum.